Ya Allah, 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 Ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumina fid darin. Kata pengarang rahimahumullah ta'ala, seandainya ada orang berkata bahawa nak baca macam mana tu? Si malu tambah ni. Si alu direndam dalam air sayu batu. Salah semua pagi ni. Si alu, andai katanya orang kata lah, si alu direndam dalam air batu sehari, lintas lantas siap salah hormon. Pandai musliman. Lantas direbus dengan air mendidih sejam. Ada betul. Lantas ni apa dia? Terus. Betul. Baik, katanya, tetapi ia tidak mati sesudah asin dua kali lah. Sesudah mati. Sesudah mati. Si satu keluar. Sudah mati. Mesti. Sudah mati mesti pendengar menggiling-gilingkan kepala, menunjukkan keheranan. Keheranan apa dia kata tu? Katanya seandainya ada orang berkata, katakanlah, katakanlah tiba-tibanya ada orang berkata, cakap apa dia? Bahawa si alu direndam dalam air batu sehari. Rendam air dengan air, rendam seorang tadi dengan ais batu berapa lama? Sehari. Lantas terus direbus. Rebus tu sehingga dengan apa? Dengan air apa tu? Air panas yang mendidih. Itu sifat air. Air yang panas mendidih sejam. Yang kena takdir dengan air panas ni. Sebab air sejuk dia berdidih tak? Tak berdidih tak? Sausul itu tak? Betul. Tetapi ia seorang yang nama apa dia tu? Si alu tadi tu, yang kena rendam tadi, direndam dalam air yang apa dia? Air batu sehari, lepas tu rebus dengan air mendidih. Tetapi tiada ia tadi tidak mati. Tetapi ia alu tadi tu tidak mati. Sehari dia direndam oleh ais, tetapi terus sejam saja, kemudian daripada rendam ais batu tu rebus. Betul tak? Berapa lama sehari dengan sejam? Sehari lama tak? Kalau sehari ni berapa jam? 24 jam pula dah sehari. Astagfirullahaladzim. Kalau sehari semalam?
Ibu kata sehari 24 jam tu. Betul? Mana kata sehari ni 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Oh laju sungguh. Dia pergi 24 jam tu orang. Jadi 12 jam dengan sejam. Kalau tengok lama yang mana? Lama yang 12 jam ais tadi tu. Tapi panas tu mendidih tu sejam ya. Tetapi tidak mati. Kalau tengok yang lama sejuk, yang sekejap panas, tetapi tidak mati. Kenapa orang tu kata tidak mati? Sudah mesti pendengar, mana sudah selepas dia cakap kata dengar apa, katanya direbus jam tadi tu, sudah mati, mesti pendengar menggiling-giling kan, menggiling lah, menggiling-gilingkan kepala, mana pusing kepala, giling-giling, menunjukkan hairan. Apa yang kita faham, saya tak faham. Muslimat faham macam mana? Rendam air batu sehari, lepas tu air panas, tapi dia tak mati lah. Lepas tu heran lah. Oh, tak kena dah tu. Heran sungguh apabila direbus tak mati. Sudah mesti pendengar menggiling kepala, betul tak? Macam mananya tak mati sebab air panas gegak tu 1 jam tak mati pula. Kalau kita punya sebab kata air panas tak didih pun panas, tak kata mati dah. Betul. Baik. Jadi tanya kita balik di sini asal usulnya, kalaulah begitu maksudnya air panas dengan air sejuk, saya nak tanya, dua-dua tu beri bekas tak? Beri kesan tak? Beri kesan tak? Air sejuk beri kesan apa? Sejuk. Macam tu? Sejuk. Saja. Bekal. Kalau air panas beri bekas tak? Betul tak? Yo ni. Nak tengok muslimat nak pergi macam mana. Kalau air sejuk, sejuk lah tak? Kalau air panas, panas lah. Beri bekas lah. Air tu beri bekas lah. Nak tanya, beri bekas tadi tu rupa adat ke hakikat? Adat ni, adat. Tengok dulu. Tapi kalau hakikat, air tadi tidak bagi bekas tu. Tu kena situ dulu, kena bagi dulu. Takut-takut semata-mata kita dah faham kata air tu memberi bekas sejuk. Selalu. Takut-takut kita katanya air tu panas tadi, yang panas tadi memberi bekas panas, sehingganya menjadi apa dia? Gugur daging tu. Betul? Lembut daging. Kalau air sehingganya jadi beku. Yang tu apa dia tu? Pada akal kita ke pada adat? Yang awak kata pada adat. Adat ni biasa. Pada biasanya ia dah ais tu boleh jadi beku, panas tu boleh jadi lembut ataupun gugur daging tu, ataupun hancur dia daging tu. Tuh. Tapi hakikat yang bagi bekas tu Allah. Sebab itulah ulama bawa satu pandangan di segi fikiran kita suluh sehingga yang mencapai hakikatnya siapa yang gugurkan daging itu, siapa yang menghancurkan daging, siapa yang membekukan. Baik, saya tanyakan lagi. Tanya lagi. Ais tu adakah dia tu sejuk pada diri dia? Jawab dulu apa? Jawab sejuk lah dah. Air panas, air panas tadi, adakah dia panas pada dirinya? Ya.
Adakah air tadi disejukkan ke sejuk sendiri? Tengok. Adakah air panas tadi dipanaskan ke sendiri panas? Jadi manakah makna maksudnya adakah air itu panas sendiri? Tak. Baik. Adakah air itu beku sendiri? Kata siapa yang bekukan? Itu kaedah. Itu satu-satu. Jadi maksud ke sini kembali kepada daripada faslun yang pertama ni, dari hal bisa jadi dan tak bisa jadi. Tajuk atas tu. Jadi bisa tak bisa ni dia ibarat kata adat. Yang biasa jadi orang panggil adat. Yang tak biasa jadi orang tak panggil adat. Tulis rupa macam tu. Yang biasa jadi orang panggil adat, tak biasa jadi tu bukan adat. Sekurang-kurang adat berlaku benda yang sama. Sekurang adat berlaku benda yang sama. Dan berlaku benda yang sama tadi tu 2 kali. Sekurang-kurang adat bendanya berlaku 2 kali, tapi yang sama berlaku 2 kali. Dia nak dikatakan adat. Kalau berlaku sekali ya belum adat lagi. Kalau berkali-kali tu dah adat lah tu. Sangat-sangat adat lah. Itu dia. Macam tu lah kita mari. Ada kelas kita mari. Dah biasa lah tu. Adat tu. Biasa mari. Sebab kata kelas ada. Sebab kata kelas ada. Kita jadi biasa. Atau adat lah. Baik. Itulah istilah perkataan tadi tu nah, perkataan. Sebab itulah katanya ibarat kata ba'dul kalami aqta'u minal husami. Perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Jadi cuba kita capaikan perkataan tadi biar sehingganya mencapaikan maksud tajam tadi. Bukan kita guna semata-mata perkataan tu jahat yang tajam, tak. Faham tak? Tiap-tiap perkataan itu ataupun setengah-setengah perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Cuba kita fikir sehingganya ayat tadi tu maksudnya si alu tu. Orang kata si alu tu kena apa dia? Direnam 12 jam satu hari, kemudian dilebuh air panas 1 jam. Tak mati, giling kepala seorang yang dengar tu. Cuba kita dengar perkataan tadi sehingganya tajam sampai hakikat hak sebenar. Betul tak? Kalau tengok syaraknya, ialah air tu beku ya. Kalau tengok syaraknya, ialah air tu panas, lembut dia daging. Tapi dalam tarekat dia, perjalanan keadaan dia tadi tu pergi kepada hakikat, maksudnya kita fikir sehingga pergi kepada hakikat perjalanan kita fikir balik. Kalaulah kata adat, yalah apa dia? Hancur, yalah beku. Tapi hakikat dia akan balik kat situ. Dia pergi hakikat syarak, tarekat, hakikat. Kalau kita duk mainnya di seginya syarak tidak sampai kepada hakikat, itu kita tak faham hukum adat. Dan kita tak fahamnya hukum akal. Kalau kita tak faham hukum adat dan hukum akal, membawa kepadanya kita katanya air itu beri bekas sejuk, air itu memberi bekas beku. Apabila orang cerita bab Isra Mi'raj, kita tak percaya lah. Sebab apa? Kita lagi kata air itu membekukan, kita kata api itu yang menghancurkan. Padahal tidak. Ini abangnya apa dia? Mencapaikan maksud tadi seperti perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Tapi ingat, sebaliknya kalau kita tak fikir sampai tahap ke situ, apabila orangnya katanya tak ada lah Isra' Mi'raj mari mana, kita pun tak fikir, dia pun tajam daripada kita. Jadi kalau orang berlawan, pedang tajam sama tajam. Tajam dia pun tajam, kita pun tajam. Tengok yang mana lebih tajam. Tetapi yang tajam tadi pedang tu maksud perkataan bahas, membahas.
Yang mana lebih kena kaedah? Anak kat situ. Maksudnya pedang untuk perang, betul tak? Untuk kalau Islam ajar perang, dia tak pacung apa dia? Sepak panggil dia. Tak pacung suka-suka, hanya khusus kepada orang yang perang. Orang tua kita tak pacung, budak kita tak pacung, orang yang tak terlibat tak pacung, hanya yang mana nak perang. Itu Islam dia betul. Maksudnya perkataan kita, yang mana kita nak nasihat, kita nasihat. Yang mana kita nak bagi tahu, kita bagi tahu. Tapi tengok orang yang kita nak bagi tahu tu mustahak bagi tahu. Kalau kita bagi yang tak mustahak, bermakna kita salah tempat pacung tadi. Tak beza pun seperti mana kita pacung budak ataupun orang tua ataupun orang tak tahu. Ini kata perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Seumpama orang yang buat fitnah, itu pacung tak bertepat. Boleh faham? Itu maksudnya lidah perkataan. Sebab tu kata apa dia tadi? Ba'dul kalam, setengah perkataan itu aqta'u, tajam. Minal husami, daripada pedang. Minal husam. Husam tu makna pedang, boleh? Atau minas saif, boleh? Minal husam ataupun minas saif, lebih tajam daripada pedang. Aqta' ni makna putus, aqta'. Ba'dul kalami, setengah ataupun perkataan itu apa dia? Aqta'u, putus ataupun tajam. Minal husami ataupun minal saif, lebih tajam daripada pedang. Aqta'u minas saif. Jadi perkataan di sini yang keenam, ulama tolong bawa mari supaya kita ambil fikir yang mana biasa, yang mana tak biasa berlaku, supaya jadi tajam untuk kita suluh dengan akal, capaikan hakikat Isra' Mi'raj itu ada. Itu makna hikmah. Ingat tak kita apa dia berhijrah semalam kita sebut Nabi dibelah jantung 4 kali. 4 kali, satu makin dalam, belahnya 4 kali, keluarkan darah, masukkan 4 perkara. Apa dia yakin? Iman, ilmu, hikmah. Dalam hikmah inilah yang utamanya digabung dengan 3 tadi. Jadi 4. Apabila dapatnya hikmah, barulah tajam tu bertempat. Yakin, iman, ilmu, hikmah. Mana seumpama kelas kita pagi ni, kita datang ibarat katanya yakin. Datangnya dengan yakin dan sampainya dengan yakin. Kemudiannya iman kita pun percaya, kemudian kita dalam keadaan duduk pun percaya. Di situ. Nak datang pun percaya, duduk pun percaya. Istilahnya. Kemudiannya ilmu. Kita nak mari itu, kita boleh suluh, boleh fikir tu, ada ilmu, ada pengetahuan, kata hari ini ada kelas sebagainya, dan mengaji berkenaan dengan apa sebagainya. Kemudian duduk pun ilmu. Dari 3 itulah tadi bawa keluarnya hikmah. Hikmah apa dia? Kita tak ada kuat dengan yakin, mari cari yakin. Itu hikmah dia. Kita tak ada iman dengan sempurna, kita mari sempurnakan iman. Betul? Kita tak cukupnya dengan ilmu, kita tambahkan ilmu. Itu dikatakan hikmah. Tapi tadi yakin yang benar dengan agama, iman dengan yang benar dengan agama, ilmu dengan yang benar dengan agama, baru dikatakan hikmah. Dengan agama tadi maksud dia undang-undang. Undang-undang maksud tadi adalah Al-Quran, hadis, ulama dan qiyas. Maksudnya belajar kitab ni lah. Tu makna hukum tu. Tu kata hikmah, ba'dul kalami aqta'u minal husami. Sebahagian apa setengah kata-kata tadi tu tajam ataupun lebih tajam daripada pedang. Ni tajam ni. Bukan istilah kepada hadis saja. Ni ibarat katanya makna hadis ni, walau kata hikmah. Ni makna Al-Quran ni walaupun kata hikmah. Sebab Al-Quran itu belajar sehingganya dapat hikmah.
Kalau kita belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, ngaji kita, apa saja tidak mencapaikan makna hikmah, bermaknanya tak tajam. Betul tak? Kita semua ni masuk dapur tak? Kau muslimat tak masuk dapur? Masuk tak? Nak tanya, kalau kita nak potong, nak pisah tajam kau tumpu? Pasti tajam. Kalau tumpu juga marah siapa? Ya dah. Itu saya kena marah hari tu. Ya tak asah. Dengar. Ya tak asah. Ya tak asah. Tak asah. Kita pun beli batu siap dah bagi, suruh kita asah juga dah. Tadi ya. Itu makna katanya nak tajam. Sebab apa? Nak bagi putus daging tu. Kalau semata-mata pisau tak ada kaedah. Cara ada pisau kata dah cukup letak juga. Dan alat nak tajam kena adalah batu asah tu. Faham? Kita pun dulu batu asah, kita pun tak asah, tak tajam lah pisau tu. Itu dia. Batu asah tu. Boleh faham? Bermakna batu asah kita apa? Datang kelas. Tu batu asah. Seminggu berapa kali kelas kita? Asah lah setiap minggu. Kalau kita daya asah, kalau tak daya tak apa dah. Betul tak? Tak ada masalah. Kita mampu mari, kita mari. Umpama asah. Asah sekali, tajam sekali. Asah sekali, tajam sekali. Ibarat hari Isnin asah, Selasa guna. Rabu asah, Khamis guna. Jumaat asah, Sabtu guna. Ayalah tak apa, dah muka senang seni dah tajam lah tu. 2 hari tu gabung simpan, guna 2 hari. Betul tak tu? Tu kaedah tu ibarat kelanuan. Itu tengok kaedah dia tu. Barulah orang yang datang dengan kita kata perkataan tu, jadi kita pun lebih tajam daripada dia. Apabila kita lebih tajam daripada dia, bagaimana dia nak tik kita? Dia nak iktiraf kita, nak tik kita, nak petikai. Macam mana dia nak petikai? Dia nak pacung kita, kita tahan dengan pedang kita. Patah pedang dia. Apa? Dia galik-galik kita pacung dia. Maksudnya pacung, maksudnya apabila bercakap, dia menentin balik perkataan kita dengan dia. Boleh faham? Tu kaedah, barulah kita tidak sesat lagi, tidak menyesatkan orang. Kalau kitanya hanya fikir tetapi tak capai maksud dengan hikmah, barulah pedang kita lupu. Kita pun dah ajak orang potong daging. Main-main potong ikut amor ni. Potong-potong sampai kena nepuh tangan. Sebab apa? Pisau tupu. Bergenyeh juga tu. Tapi tak pu. Tapi dia kata pu. Tu mustahil. Nampak dah tu rupa dia? Itu hikmah dalam perjalanan perkataan dia tu. Tu dia. Itulah katanya apa dia? Kerap kali yang berjauh. Kerap kali yang jauh. Apa panggil apa? Lebih dekat daripada yang dekat. Benar dengar tak perkataan tu? Kerap kali yang jauh. Tulis bahasa Melayu dulu. Nanti saya sebut bahasa Arab ni. Kata-kata hikmah ni, kita kena lebih gak hikmah. Sebab makna Al-Quran tu daripadanya nak capai hikmah dia. Betul tak? Tu dia. Hidung sumat sikit pagi ni. Sebab nampak macam pakai baju sambung. Tak ada lah, slow. Hikmah lah hidung sumat hari ni. Kalau tak sumat siap. Minyak wangi ni. Muka semalam pun dah putih dah no? Tu panggil dia panggil ibarat kata Rabbal ba'idi aqrabu min qaribin. Soalan katanya kerap kali yang jauh itu. Kerap kali yang jauh itu. Tu dia panggil rubba ba'idin. Tulis bahasa Melayu dulu. Kerap kali ataupun acap kali. Acap kena acap. Acap selalu lah. Kalau sana panggil apa? Acap kali. Acap kali. Bukan acap. Sini acap dah. Tu dia. Mana acap kali yang jauh. Selalu yang jauh. Itu ibarat bahasa buat sekolah. Selalu yang jauh. Tengok daripada Batang Kali kat sini. Semalam dah. Mari dah. Pagi ni pula muka sama pula dah.
Kau sama pula dah. Iya dah muka acak kali nak kelima acak tu. Nampak apa dia? Tu dia. Apa dia? Tapi tak apalah, kita tak ada sentuh satu, kita sentuh aduha lah dah. Aduha ni mana kata isnai? Rabu, Jumaat. Tu dia. Kalau malam kita sentuh minggu-minggu lah. Satu minggu ni hari-hari. Tu dia. Rasanya hari Jumaat lepas dah melalu. Hari ni pula dah senang jumpa pula dah. Acak kali baik. Lebih dekat. Lebih dekat daripada yang dekat. Tu dia. Apa kita faham? Rabba ba'idin. Rubba ba'idin. Rubba ni mana acak ataupun kerap. Dulu kita sebut lah, kayak ingat tak? Kerap harap tu adalah hampa. Kalau kerap untung tu rasa banyak tu rugi. Duk rasa-rasanya untung, kerapnya untung tu rugi. Tu dia. Rabbu ba'idin. Rubba ba'idin. Boleh tegur hebat Osman. Betul dah kena dah. Rubba yang nak tegur, terima kasih lah tu tegur tu kena dah. Lidah kadang-kadang ni lancai tak ada tulang, sabuk juga. Rubba ba'idin aqrabu min qaribin. Aqrabu min qaribin. Boleh ya, tak pandai Melayu pun, Arab tak pandai Arab pun, Cina apa boleh. Tu lah. Komojo apa boleh. Indon pun boleh. Yang mana boleh lah. Ataupun tak, yang mana-mana tak boleh, gerak-gerak ya jadi. Rubba ba'idin aqrabu min qaribin. Betul tak? Baik. Acap kali, selalu kali. Yang jauh itu tu rubba tu panggil acap kali. Ba'idin yang jauh itu. Aqrabu lebih dekat. Min daripada qaribin yang dekat. Kita rasa-rasa macam mana maksudnya? Yang jauh, yang jauh lebih dekat daripada yang dekat. Maksud macam mana? Ya juga. Yang jauh kita selalu tanya khabar. Yang dekat tak ada pernah tanya dah. Tak ada tanya bang sihat ke? Tak ada. Betul tak? Jelas. Tengok. Tak ada tanya tak? Bang, orang tu macam mana, sihat ke sekarang? Mau tanya orang jauh. Ya dah tu. Nak kita duduk sebelah tak tanya, duduk kecewa lama dah. Tu dia. Tapi nak buat macam mana? Tu dia. Betul dah. Ya dah. Ibarat katanya nak ambil tahu buat apa juga dah kita tahu. Ibarat tu tak apa. Sebab dengan kita selalu ada dengan kita. Tu tak apa. Tapi yang ni pula tengok yang jauh rasanya lebih dekat daripada yang dekat. Apa maksud dia? Biar capai lagi. Hak tu hak zahir. Betul tak tu? Kenal dah makna tu? Kenal dah? Sebab apa dia? Kita rasa tu hikmah ada. Nak buah tu hikmah dulu. Kita ada rasa hikmah. Maksudnya apa dia? Kita kelas ada hari Isnin kat dekat sana. Ni hikmah dia. Nak buah hikmah. Kalaulah kita pergi kat sana tak ada hikmah. Faham tak tu? Kita faham bukan tak faham dia mengajar, ataupun dia mengajar kita lebih faham daripada dia lagi. Memang dia mengajar kita lebih faham daripada dia lagi, ataupun dia mengajar kita pun faham tapi tak rasa. Itulah kita mari hak jauh. Sebab apa? Hak jauh tu rasa dekat. Sebab kita rasa manis. Bila makan ada rasa. Tu maksudnya. Kenapa hari ni nak pergi ke SCC? Tak katakanlah.
Dia ya nak tanya lah, kono-kononya lah. Tanya. Balik lagi, jom kita pergi ke Rawang. Tanya abang, jom kita pergi Rawang. Ini pun dah ngaji dah. Ada kata ngaji dah buat dah baik. Jom kita pergi Rawang. Tanya nak pergi buat apa? Tu dia tanya dia. Gila makan sedap pada sana. Hak sedap tu hikmah tu. Pada dekat ada nasi apa nak makan kat sana contoh. Nasi Arab. Sama ya, betul tak? Di Batang Kali pun ada, tapi kenapa pergi sana? Hak tu lah rasanya, hak jauhnya, acak kalinya hak jauh tu rasa lebih dekat daripada yang dekat. Tu maksud dia. Seumpama jawab tadilah, sebab hak jauh tu rasa dekat sebab kita ambil tahu. Betul tak? Bila kita ambil tahu, tiap-tiap perkara rasanya dekat, tak rasa jauh. Macam kelas kita apa dia, hari selang-seli tu. Tu dia, tu hak acak tadi. Nampak tak tu? Mana hari selang hari tu ibarat kataan dah tu, kataan. Kita letak hari Isnin tu seumpama perkataan. Kita letak hari Rabu itu seumpama perkataan. Benda tu perkata, ibarat. Hari Jumaat perkataan. Jadi benda tu lah ibarat seumpama tajam bagi kita, tak tumpu. Kita mari Isnin, tajam rasanya. Faham? Mari pulaknya hari Rabu, masa makin tajam. Hari pula hari Jumaat, rasa lebih tajam. Itu seumpama perkataan perbuatan tadi. Kalau kita perasan tak, kita rasa kalau tak mari, kita rasa rasa macam pisau tu tak nak buat apa. Rasanya bermakna kita tu tahu dah kata kita kena sentiasa asah. Dan asah tu contoh, kalau kita asah sebulan sekali, pisau tu jadi tebal. Apa dia? Mata dia jadi tebal. Bila nak asah balik tu pakai masa lama. Betul tak? Kalau kita asah hari-hari, selepas guna kita asah, selepas guna kita gonyah 2-3 kali ya. Sering dah. Selepas tu apabila masa nak guna, ambil saja. Betul tak? Ni sebulan sekali, apabila nak guna, kita jadi tak tengok dah mata pisau, gonyah je. Kenapa ni tak masuk ni? Kumpul. Lepas tu ibarat kata kita sebulan sekali ngaji, kata bukan satu tidak. Kata sebulan sekali, kalau sebulan kali mari, kenapa tak faham? Nak faham macam mana? Sebab tak selalu itu maksud dia. Bukan saya nak sentuh dia, tak buat seumpama. Nampak rupa dia tu? Rupa dia macam tu. Itulah hikmah dia. Apa kata hikmah tadi? Rubba ba'idin akrabu min qaribin. Itu kata hikmah. Sebab itulah Al-Quran itu perkataan dia tajam. Kalau kita ambil makna zahir saja, mana nak dikatakan tajam? Ingat tak? Seumpamanya, maksudnya Al-Quran itu ayat tadi, satu ayat ibarat pisau bentuk dia. Kemudian makna Al-Quran terjemah tadi maksud pisau. Betul tak? Pisau dia maksudnya ibarat terjemahan tadi, makna dia kita nak tajam. Kalau kita nak tajam, kena asah makin lama sehingganya tajam setajam-tajam, tak tumpu sehingganya dapat hikmah. Itu ibarat makna Al-Quran. Kalau kita ambil Al-Quran semata-mata kemudian kita terjemah, itu ibarat pisau sahaja, setengah-setengah ayat lah, setengah ayat ada dua, muhkamat dengan mutasyabihat. Ayat muhkamah ni ayat nyata-nyata dah, tak payah diulah. Kalau mutasyabihat ni benda hak membawa keliruan bagi kita. Tapi ingat, itu hak ulama, dia subahat dengan muhkamat. Kita ni bukan tahap tafsir, faham? Bermakna istilah ringkas kita katanya semua ayat Quran bagi kita subahat. Sebab bukan kita ahli tafsir. Setengah daripadanya ayatnya mutasyabihatnya, salah satunya alif lam mim seumpamanya. Sebab ar-rahmanu 'alal 'arsy istawanya, yadullahu fawqa aydihim. Tu apa dia? Seumpamanya daripada tu. Ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau ayat apa panggil ayat mutasyabihat tu.
Allah Ta'ala-nya tengok. Tu bagi apa dia tu? Mutasyabihat tu. Kata Allah Ta'ala tengok. Kalau kita tengok, kalau kita tafsir, faham kata tengok dengan mata. Betul? Itu panggil ayat mutasyabihat, membawa kepada keliruan bagi kita. Senang ceritanya ayat Quran, subhat bagi kita. Sebab apabila orang yang bukan ahli tafsir, dia mentafsirkan, ibaratnya bukan tepat. Maksudnya salah. Betul? Lepas tu kita bukan ahli tafsir, kita nak ke mana? Ambil kita, sebab sudah tafsir. Betul tak? Itu panggil tajam tadi. Cuba tengok. Berapa lama nak boleh tajam ayat Quran? Maksudnya nak asah pisau tu berapa lama? Berapa orang asah? Ambil daripada Nabi Muhammad ke sahabat. Ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, kemudian sahabat diiringinya dapat. Betul? Kemudian tabi'in sampai ke kita sekarang ni, ulama-ulama berapa orang duk asah Al-Quran sehingga buat kitab. Itu ibarat asah. Kita sekarang ni hanya kena ambil pisau yang tajam tetapi belajar cara guna. Itu maksud kita sekarang. Benda tu dah tajam. Apa dia? Kitab yang kita mengaji ni ibarat apa dia? Ni. Kitab ni ibarat tajam dah ni. Tapi kita nak guna tak pandai. Ni ya sekarang. Lepas tu kita nak guna apa dia? Kaedah apa dia? Imam Asy'ari, Al-Maturidi boleh pakai. Dua tu. Jadi kaedah tu lah ibaratnya ajar cara kita pakai potong. Maksudnya guna. Boleh faham tak tu? Maksudnya kita kenal kata ni, kata apa dia, ilmu, ya kenal. Al-Quran pun ilmu, betul kita kenal. Betul tak? Tapi kita nak guna tak pandai. Maksud ilmu tadi Al-Quran ataupun hadis. Tapi kita tahu kata Al-Quran dan hadis, tapi kita tak pandai nak guna. Tapi dah tajam dah. Ni ibarat tajam ni. Kitab ni ibarat tajam. Tapi apabila tajam kita buka balik, pandai tak? Tak pandai. Kena ada orang tolong. Pegang pisau macam ni, pegang tangan macam ni, tolak kat sini, tekan sini. Kalau lah kata daging tebal, potong macam ni. Kalau lah nipis, potong macam ni. Kalau ikan, pisau yang ni. Kalau dah belut, yang ni. Kalau ikan kecil-kecil, yang ni. Kalau potong sayur, pisau yang ada bahagian-bahagian dia. Tak boleh potong campur. Ada pernah tak potong campur sayur dengan bawang, campur pisau? Campur lah. Hak tu sabit tu tupu. Itu dia. Sama ya tak? Oh selalu tajam. Asal ke tajam. Ayah dah tu. Sebab tu kitanya jenuh-jenuh misal tu. Jenuh-jenuh. Arwah ayah saya. Mana arwah. Kita tengok dia ada semangat, jadi semangat. Kita semangat. Itu dia. Jadi pisau dia asing. Yang dia nak sembelih asing. Dia cukup marah. Dia tegas sifat dia. Tegas adalah mengekalkan warna. Ingat saya perkataan ayah arwah saya. Tegas itu adalah mengekal warna, tapi tegas dia tu dalam lembut tapi tegas semua. Itu dia. Baik. Dia pesan yang sembelih, yang daging, yang bawang, yang sayur. Banyaknya. 2 kali 5 yang rasa muslimat lagi banyak pun. Itu dia. Betul tak tu? Mana? Sebab apa dia? Bawang kita tak boleh campur dengan sayur. Maksudnya alat pisau tadi tu. Kalau nak potong bawang, ya bawang. Nak potong pisau. Nak potong pisau. Belik habis lah. Yang nak potong sayur. Nak potong ikan. Nak potong bawang. Dia lebih kepada apa dia? Ambil sayur dengan bawang tu. Kalau tengok sayur dengan bawang, lebih kurang ya dah. Ya. Kenapanya tak campur? Sebab benda tu tumpukan pisau. Bawang tu panas dah. Sebab tu pisau, kalau daging baru rebus, jangan ambil pisau yang tajam. Kalau ambil pisau yang tajam, kita potong waktu panas, tumpuk pisau tu. Sama juga parang-parang pun macam tu juga. Parang arwah yang saya, buluh dia tak lagi. Parang dia, sebab dia jenis semua ada barang. Kita jenis mengamuk. Ambil nampak barang dia, barang semua cantik, barang dia tajam-tajam.
Dia pandai asah. Dia jenis macam tu, klik saja kita klik dia asah. Kita tengok orang tajam letak sangkut ke kuku ni. Pisau dia. Parang dia sangkut. Kita jenis nakal buah, suka buat layang-layang, ambil buluh belakang rumah. Parang dia tu, masa dia tak ada. Buah kita buah jenis macam tu. Banyak pokok. Main layang-layang. Main air kolam kat belakang, tangkap ikan, banyak pokok. Macam tu kita jenis macam tu. Lepas tu kita ambil parang tu, pergi potong buluh, dia tahu. Cukup marah. Sebab apa dia? Cepat tumpul. Kalau nak potong, gaji pun dia tak bagi potong buluh, sebab cepat tumpul. Kalau kayu tak perlu. Kalau nak gaji yang kita potong dengan tangan tu kan, nak potong buluh, biar mata tu saja, jangan ambil mata baru. Itu kaedah dia. Yang baru hak kayu, baru dia tahan mata tu. Tu zaman sekarang tahan ke tak mata? Tak tahan, dia main guna saja. Hentam je. Tu Yesus pun nak letak diam. Tapi tak apalah. Tu ibarat dia seumpamanya. Itulah panggil apa dia? Perkataan tu tajam. Nak campai maksud macam tu. Pisau tak salah. Benda tu tak salah. Kalau tengok macam tu, bawang salah. Betul tak? Sebab bawah tu tumpukan pisau. Tak salah. Kita yang salah. Kita fikir tak capai tajam tadi je. Sebab tu kalau ulama tak bawa perkataan mari seperti ni dalam kitab Isra' ni, kisah Isra' ni, Mi'raj ni, kita tak akan capai sebab kita tak biasa dengan fikir dengan akhirat, kita fikir dengan dunia. Betul tak? Kenapa kita suka fikir dengan dunia? Sebab kita nampak, kita pakai ainal yakin, tak ada pakai ilmal yakin. Sebab tu apa dia? Berkenaan dengan wailul likulli humazatil lumazah, allazi jama'a malan wa 'addadah. Allazi jama'a ma. Mereka itu mereka yang apa dia? Kumpul harta. La wa 'addadah, duduk bilang. Tu dia dah bilang tu. Dah bilang kumpul bilang, kumpul bilang, kumpul. Sebab apa ni? Dia nampak dengan mata. Tapi kalaulah orang yang akhirat sepenuh ataupun akhirat dengan dunia hasanah, dia akan fikir dunia aku pergi ke akhirat, barulah dia tak berbilang sehingganya melalaikan dia. Sebab wailul likulli humazatil lumazah tu sifat orang yang lalai. Salah satunya yang mengupak sebagainya sifat situ. Boleh faham? Duk bilang, kalau kita ni duk bilang apa? Minggu. Isnin lah. Dah. Rabu pula dah. Jumaat pula dah. Ingat, di akhir zaman ni, kalau kita tak bilang, terlepas. Kalau kita bilang, rasa sekejap je. Betul tak? Tapi ingat tak zaman dulu, kalau kita nak, orang tua kata jangan bilang, lambat tu. Masa saya hidup ngaji dulu, nak masuk pondok tu, orang baru duduk bilang 14 hari. Tanda apa hari dah ni? Apa hari dah ni? Nak cukup 40. Sebab apa dianya? Boleh balik. Tu orang kata cukup 14 hari, boleh balik. Semakin dah bilang tu, lambat. Tu. Nak cukup tu. Tapi tu orang kata apa dia? Boleh balik 40 hari tu orang malas. Tu waktu pula dah. Selepas kita balik kita mari. Kenapa tu? Gitu pula dah. Lepas tu apa dia lagi? Lepas tu tutup. Ya dah tutup. Lepas tu tok besar kata pula dah. Selepas tutup kita mari. Tutup tu adalah orang malas. Tutup bagi orang malas. Sebab pondok ada hak balik, ada yang tak balik. Hak tak balik tu 7 hari dia duduk pondok, dia hafal. Dia muzakarah, dia mengaji, dia tak ada kitab kos dengan guru dia. Hak balik 7 hari terbabas. Sebab apa dia? Ilham, ilmu yang Tok Guru dapat hari-hari dia tak sama. Walaupun kita sama, walaupun dia patah balik baca kitab yang sama sekalipun, tak sama. Tetapi tujuan sama, tapi lain cara. Maksud sama, tapi cara lain-lain. Ini ilham pada waktu bacaan kitab dia. Boleh faham tak tu? Kadang-kadang dia ingat, dia lupa. Kadang-kadang dia ingat, dia lupa. Tu dia. Tak ada nak sebijinya. 2 tahun lepas dengan sekarang ni sebiji baca kitab tak ada. Tengok Nabi pun Allah Ta'ala kehendak lupa, dia pun kita baca dah surah apa ni Arab dah sebut itu Sabihizah illa masya Allah tu, yang mana aku kehendak bagi kau lupa, yang mamak kau lupa. Nampak rupa dia. Tu dia. Habis kat situ lah. Itu ibaratnya seumpamanya habis.
Jadi istilah kepada tadi, itulah maksud dia. Apa kata hikmah tadi last? Kerap kali yang jauh lebih dekat. Kenapa kita nak kata lebih dekat? Sebab kerap. Pakai kaedah itu dulu. Kerap itulah dikatakan dekat. Betul? Kalau tak kerap dia rasa jauh. Itu maksud dia. Betul tak? Kita kalau nak pergi mana-mana dulu, kalau kita contoh kita dapat kerja, dapat kerja jauh. Dapat kerja kat mana? Kalau jauh no. Betul? Tiba-tiba selalu pergi? Itu jawapan. Kenapa kita rasa dekatnya? Dengan tabiat kita tu, jadi biasa jadi membawa kepadanya. Boleh? Tu. Katanya yang ketujuh, jika seorang berkata bahawa saya lihat si anu melihat tidak dengan mata, tetapi dengan telinga, besar harapan yang ia akan mendapat cebitan daripada kanan dan kiri. Jebeh bagi jebeh. Kena jebeh. Macam tak puas hati lah. Tak puas hati lah. Macam pisau tadi banyak lah tak lepas kita tak lepas banyak. Kita jebeh paling muka belakang jebeh bawah asah ya pisau tu, tak asah pula dah. Tu umpamanya jebeh. Faham? Itu ibarat katanya. Ataupun jenis orang berdekung. Jadi suami dekung, bukan suami ni, bukan. Ai marah. Ini suami berdekung. Allah, gaji baru keluar tak bagi, awak tak tahu. Kita dah cek dah dalam poket dia tu tebal berbalik. Tiba-tiba kita buat minta. Mana ada gaji tak ada keluar lagi. Kita pun jebus lalu kanan dan kiri. Dia begitu. Tu dia. Baik. Lepas tu baca macam mana lepas tu? Lantaran pendengarannya, apa lantaran? Sedangkan boleh pakai sedangkan pendengarannya merasa tidak biasa jadi. Betul tak? Tu. Baik. Jadi perjalanan kat sini kita kena fikir sampai tajam juga. Sampai tajam juga. Kalau kita tak mencapaikan maksud dia, tak tajam. Betul tak? Kalaulah kita nak potong tulang, potong tu kena putus tak? Tulang kena putus. Kalau kadang-kadang potong sekali putus, betul. Kadang-kadang sekali tak putus, 2 kali, kadang-kadang 3. Itu ibarat muslimat kadang-kadangnya mari hari ni faham, esok pun tak faham, mari esok faham kadang tak, ayam macam tu. Ya di kita bermakna di kita potong, bukan di orang lain potong. Boleh faham? Al-Quran, hadis itu ibarat alat bagi kita. Yang ajar kita guru kita, kemudian kita guna sendiri. Itu maksudnya. Ni guru pun potong, guru pun suap, nyanyi. Tu dia. Lepas tu lupa tu pula, lu ingat pun bagi pula dah. Tu dia, hebat sungguh. Tu dia. Tu bukan tak biasa jadi, biasa jadi. Tu biasa jadi tu. Selalu jadi. Tu apabila selalu jadi tu, saya rasa dekat tu. Itu rasanya tak apa. Sebab apa? Selalu, betul tak? Itu dia. Kena dah. Kena sungguh muslimat. Baik, semula. Jika seorang berkata bahawa saya lihat bukan. Perkara, jika seorang berkata bahawa saya lihat si anu melihat tidak dengan mata, tak tengok dengan mata, sudah. Pasti ialah lihatnya dengan mata, betul tak? Baik. Tetapi dengan telinga, ya Allah, jauhnya pergi. Jauhnya pergi. Tak tengok dengan mata. Kalau orang bercerita kat kita, macam mana? Kita nak jawab macam mana? Sama ya dengan Isra'. Nabi naik langit, turun langit. Ni 2 kali 5 ni. Apa yang kita nak jawab? Itu sebab itulah pada masa tu orang beriman dengan Nabi jadi kafir. Orang jadi kafir Islam. Jadi kau tu terbalik. Dan orang yang sudah benar lagi tambah benar.
Hak ni lah kawan kita sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita. Kawan kita ke, suami kita ke, masyarakat. Apabila kita terima benda yang benar, tak biasa berlaku, kita cerita, dia terima atau tidak, itu nak dikatakan benar. Apa jawapannya? Betul tak? Sebab Nabi dia hidup dengan sahabat dulu, dia hidup dengan masyarakat dulu, kemudian Allah uji sahabat dengan masyarakat di sekeliling tu dengan naik ke langit. Kalau saya kata saya ni mati lepas tu hidup balik macam mana? Sudah. Kalau saya kata ni benda belum berlaku ni, kata fardu takdir, yang kata sungguh tu, mati masuk dalam alam barzah, jumpa dengan muka nakir, lepas tu naik balik. Boleh jadi mimpi. Kalaulah katanya sayanya dimati, katakan dimati, kemudiannya ditanam, tak ada siapa tanam, katakan malaikat tanam, kemudiannya masuknya rasa dalam alam barzah, faham, kemudiannya malaikatnya galikan balik. Sebab malaikat ni boleh melupakan orang, ingat tu. Lepas tu Allah Ta'ala ingat jangan lupa, dia nak buat apa, kun fayakun, boleh jadi. Inama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahkan orang yang mati nak tanam, hidup balik, tak payah tanam. Ada? Betul tak? Zaman Nabi Isa, orang yang dah tanam ke bumi hidup balik, Nabi Isa. Tu nampak tak rupa dia tu? Itu tanda kata Allah Ta'ala kuasa. Tiba-tiba saya mati di tanah, kemudian kembalikan balik, mengetahui alam barzakh, sehingganya pergi ke neraka, masuk ke syurga, balik hidup lagi, cerita. Orang tanya, mana hadis? Orang tanya saya, mana hadis tu? Ya, hadis ada lah. Sebab direct masuk dalam tu. Pasal apa nak percaya? Ni lah pakai dengan ilmal yakin, bukan ainal yakin. Sebab tu zaman sekarang ni hadis Quran, mana sahih? Mana Al-Quran? Seumpama dia terjemah sendiri. Tak, bukan. Nampak tak upah dia tu? Katakanlah saya naik mari, hidup mari, saya cakap macam tu, pasti soalan yang pertama orang cakap mana hadis, dalil mana? Pasti orang kata palsu. Apabila jadi bekas, katakanlah tercipta macam tu, apabila jadi bekas, Allah Ta'ala izinkan saya buat jadi, orang kata sihir. Tunggu akhir zaman akan berlaku benda tu. Seumpama orang benar, orang kata sihir. Tapi orang yang sesat lagi menyesat, tak kata sihir. Betul? Tapi ulama mengajarkan orang yang alim mengajarkan orang, guru mengajarkan orang, sehingganya budak belajar dengan minat, kata sihir. Tetapi cara kaedah hidup di luar, sehingganya budak terbabas dengan keadaan masyarakat, tak kata sihir pula. Itu sebenarnya sihir melalui iblis, kaedah dia. Hak budak yang minat mengaji, yang sungguh dengan mengaji, yang kita minat mengaji ni dengan ilmu sampai tahap ilman yakin, bukan ainal yakin. Jadi kita nak berdebat, berbahas sama, dia tak boleh selisih, tak faham. Sebab dia ainal yakin, kita ilman yakin. Jalan lain-lain. Dia potong juga, kita pun potong, tapi kita putus, dia tak putus. Faham maksud dia? Ibarat kata potong rantai dengan pisau RM1, rantai potong pisau dengan pisau RM1, tapi putus. Dia kalau orang pakai dengan ainal yakin, dia kata putus tak, tapi dengan ilman yakin putus tak, insyaAllah putus. Tengok saja pun boleh putus. Nampak upah dia? Itulah istilah kepadanya. Cukup setakat dulu lah. Masa dia nampak dia. Tu malam pun nak masuk kisah Nabi Isa pun tak sempat. Kisah Nabi Muhammad dapat satu saja. Kisah Tok Selehah pun tak sempat. Sebab berhijrah Tok Selehah nak kait, tapi dengan izin Allah Ta'ala tak diizinkan. Sebab apa dianya? Hujan lebat tu. Dia tu lagi utama hikmah. Sebab apa dia? Allah nak bersih. Allah nak bersih. Lebat selebat malam, sebenar-benarnya bersih. Dia faham? Kereta bermandi di hujan tu, sampai ke tayar naik separuh. Risau saya tengok. Tak cuci kereta. Hujan dah cuci dah. Tu ibarat dia seumpama jadi itu dah tu. Lepas tu kita pun cuci diri kita dengan sembahyang
baik. Tu malam tu. Alhamdulillah. Baiklah tu. Semoga kitanya dalam penghijrahan tahun baru, tahun yang kedua daripada Qurun yang ke-15 ni, dapatlah rahmat yang baik-baik daripada Allah. Amin insya-Allah. Alhamdulillah masyaallah. فها